은혜 받으실 말씀은 Firman Tuhan 창세기 untuk 1장 khutbah 1절입니다. pada malam ini daripada Kejadian 태초에 1 ayat 하나님이 1. 천지를 Pada mulanya 창조하십니다. Allah 아멘. menciptakan langit dan 샬롬 bumi. 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat dalam talian. Ini ialah penjelasan tentang Kejadian, sesi kedua. Dalam khutbah yang lepas, saya menerangkan tentang rupa dan hati Tuhan asal yang wujud bersendirian sebelum penciptaan. Saya berkata bahawa Tuhan sebagai Tuhan asal tersebar ke seluruh alam semesta dalam bentuk cahaya yang mengandungi suara. Tuhan asal yang bersendirian sebegini mahu mempunyai makhluk lain yang dapat berkongsi semua benda yang diciptakannya dan kasihnya. Oleh itu, Tuhan merancang pemumpukan manusia dan menyediakan rencana terperinci untuk pemumpukan manusia. Apabila orang membina bangunan, mereka membuat lakaran untuk bangunan itu terlebih dahulu. Pembinaan bermula berdasarkan rencana terperinci itu, tetapi tempoh pembinaan dasar sebelum membina bangunan itu mengambil masa yang agak lama. Dasar itu dikukuhkan untuk menyokong bangunan tersebut. Begitu juga, sebelum Tuhan memulakan proses pemupukan manusia, Dia menghabiskan masa yang sangat lama untuk persediaan awal. Bermula daripada khutbah ini, saya akan menerangkan jenis kerja yang dilakukan oleh Tuhan Pencipta selepas Dia merancang pemupukan manusia. Untuk memahami penjelasan tentang kejadian, anda harus mengetahui definisi bagi setiap istilah dengan betul. Penjelasan tentang istilah mungkin sukar untuk anda, jadi dengarlah dengan teliti. Memahami konsep-konsep ini akan memudahkan anda untuk memahami perkara yang seterusnya. Sebagai contoh, apabila saya menggunakan istilah alam semesta asal, anda harus tahu maksudnya. Alam semesta asal tidak merujuk kepada alam semesta yang anda lihat sekarang, yang merupakan alam semesta di mana Tuhan wujud sendirian sebelum Dia memulakan penciptaan. Selain itu, apabila saya berkata Tuhan asal, saya berbicara tentang Tuhan yang mendakap seluruh alam semesta asal dalam bentuk cahaya yang mengandungi suara. Dengan cara ini, saya tidak perlu menjelaskan maksud istilah ini lagi apabila saya menyebutnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Tuhan asal untuk pemupukan manusia? Tuhan yang dalam bentuk cahaya yang mengandungi suara menyatukan dirinya dan menyebar ke seluruh alam semesta. Bersatu bererti berkumpul bersama-sama untuk membentuk satu kesatuan. Sekali lagi saya katakan, berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tempat di mana cahaya asal yang mengandungi suara bersatu ialah puncak alam rohani. Suara asal pada mulanya di puncak alam rohani ini lalu tersebar. Suara asal yang dari puncak alam rohani menembusi cahaya asal lalu tersebar ke seluruh alam semesta asal. Namun begitu, sekarang Tuhan menjadikannya bersatu di puncak alam rohani dan menjadi bentuk cahaya yang tertentu. Sudah tentu, di dalam cahaya ini ialah firman, intipati Tuhan, iaitu suara. Setelah Tuhan asal bersatu dalam cahaya, Dia membahagikan dirinya kepada 3 cahaya yang berbeza, iaitu Tuhan Bapa, Kudus,
Tuhan Anak Kudus, dan Tuhan Roh Kudus. Saya akan menjelaskan perkara ini dalam khutbah yang akan datang. Pada masa yang sama, apabila Tuhan Asal bersatu menjadi satu cahaya, langit-langit dengan dimensi yang berbeza terbentuk. Langit dalam konteks ini mempunyai konsep yang sama dengan ruang alam semesta. Pada mulanya, hanya ada satu alam semesta asal, tapi sekarang alam semesta yang berbeza telah terbentuk. Alam semesta asal dibahagikan kepada beberapa alam semesta. Bagaimanakah satu-satunya alam semesta asal menjadi beberapa alam semesta yang berbeza? Apabila cahaya asal bersatu pada puncak alam rohani, kecerahan cahaya menjadi berbeza-beza yang menyebabkan wujudnya alam semesta yang berbeza. Tidak mudah untuk memahaminya, betul atau tidak? Anda tidak sepatutnya berfikir bahawa anda memahaminya. Memahami penjelasan tentang kejadian akan menjadi lebih mudah apabila anda mengetahuinya secara menyeluruh. Kecerahan cahaya sebelumnya adalah sama di mana-mana sahaja di dalam alam semesta asal. Apabila puncak dunia rohani menjadi paling terang, bahagian-bahagian lain menjadi kurang terang. Sebagai contoh, jika anda memasang 10,000 mentol lampu dengan kecerahan yang sama seperti di dalam gereja, kecerahan setiap ruang di dalamnya adalah sama. Jika anda memasang beberapa mentol lampu, kecerahan ruang itu adalah hampir sama. Sekarang, jika anda hanya menghidupkan satu mentol lampu di bahagian tengah yang kecerahannya sama seperti 10,000 mentol lampu, apakah yang akan berlaku? Dapatkah anda memahaminya? Semakin dekat dengan mentol lampu, semakin cerah cahaya. Tapi semakin jauh daripada mentol lampu, cahaya semakin malap. Jika anda memasang 10,000 mentol lampu, kecerahan cahaya adalah sama ke mana-mana sahaja anda pergi. Namun begitu, jika anda meletakkan satu mentol lampu yang mengeluarkan cahaya sama dengan 10,000 mentol lampu, kecerahan cahaya menjadi semakin malap apabila anda semakin jauh daripada mentol lampu itu. Begitu juga, apabila cahaya asal bersatu sebagai satu cahaya, ruang yang berbeza terbentuk berdasarkan kecerahan cahaya. Cahaya asal ini ialah cahaya rohani. Oleh itu, apabila kecerahan cahaya berubah, kepadatan iaitu sifat roh juga berubah. Apakah sifat roh? Saya tahu, sukar untuk anda memahaminya. Roh merujuk kepada ciri-ciri abadi dan tidak berubah-ubah. Roh tidak binasa dan tidak berubah-ubah. Sifat badani adalah bertentangan dengan roh, dengan ciri-ciri boleh binasa dan berubah-ubah. Apabila cahaya asal bersatu sebagai satu cahaya, hubungan antara kecerahan cahaya dan kepadatan roh menjadi berbeza apabila berjauhan daripada puncak. Kemudian, alam semesta asal yang asalnya satu berubah menjadi 4 alam semesta. Tuhan memanggil setiap alam semesta ini sebagai langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan langit keempat. Terdapat ayat-ayat dalam Alkitab yang menyifatkan bahawa ada banyak langit. Nehemia 9 ayat 6 menyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkau sahaja, Engkau telah menjadikan langit, bahkan langit di atas segala langit, dan dengan segala penghuninya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memelihara semuanya dan seluruh angkatan di langit pun menyembah Engkau. 2 Tawarikh 6 ayat 18 menyatakan,
Akan tetapi, sungguhkah Allah mahu tinggal bersama-sama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit di atas segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi bait yang kubangunkan ini. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa langit bukan setakat satu. Ada langit dan ada langit di atas segala langit. Langit di atas segala langit bermaksud bahawa ada lebih daripada dua langit. Anda dapat melihat dengan jelas dalam ayat ini bahawa ada banyak langit. Selain itu, Mazmur 68 ayat 33 dan Yeremia 10 ayat 12 juga ada menyebut bukan sekadar satu langit. Fakta bahawa terdapat banyak langit juga tertulis dalam Alkitab. Oleh itu, bagaimanakah langit-langit ini berbeza antara satu sama lain? Tempat di mana Tuhan bersatu sebagai satu cahaya ialah tempat yang sangat istimewa di langit keempat. Oleh itu, cahaya di dalamnya adalah paling cerah dan dengan kepadatan roh yang paling tinggi. Itulah sebabnya langit keempat dipanggil sebagai puncak alam rohani. Susunannya berikutnya bagi kecerahan cahaya ialah langit ketiga dan diikuti oleh langit kedua. Alam rohani meluas hingga ke alam kedua. Dunia rohani tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi anda dapat melihatnya apabila mata rohani anda terbuka. Namun begitu, langit pertama bukanlah tempat rohani, tetapi ialah dunia badani yang hampir tiada sifat rohani. Matahari dan bulan yang anda lihat berada di dalam dunia badani. Semuanya yang anda lihat sekarang adalah di dalam langit pertama, iaitu dunia badani. Langit pertama mengandungi sifat-sifat badani, yang mengandungi sifat-sifat badani yang berubah seiring dengan peredaran masa. Cahaya asal Tuhan juga berkurangan di sini. Dunia tempat anda dan saya tinggal sekarang dan alam sekitar dan alam semesta yang kita lihat adalah di dalam langit pertama. Namun begitu, langit pertama bukanlah sesuatu yang baru diciptakan pada ketika cahaya asal bersatu sebagai satu cahaya. Langit pertama telah wujud di dalam alam semesta asal. Begitu juga dengan langit kedua, langit ketiga dan langit keempat. Alam semesta yang pada asalnya bersatu sebagai satu dibahagikan kepada empat alam semesta. Namun begitu, konsep ruang rohani adalah berbeza sama sekali daripada ruang badani. Di dalam ruang badani, sekiranya anda membahagikan ruang tertentu kepada empat bahagian, setiap bahagian menjadi lebih kecil daripada yang asal. Walau bagaimanapun, konsep ini tidak digunakan dalam ruang rohani. Hal ini demikian kerana tiada had di dalam ruang rohani. Apabila alam sekitar yang luas tanpa had dibahagikan kepada empat, ia menjadi alam semesta yang luas tanpa had. Tidak kira berapa banyak kali alam semesta ini dibahagikan, ia tetap sama. Oleh itu, walaupun alam semesta asal dibahagikan kepada empat langit, tiada had bagi setiap langit. Alam semesta ini tidak berkesudahan. Tidak hanya langit kedua, langit ketiga dan langit keempat, tetapi langit pertama yang merupakan dunia badawi, yang merupakan dunia badani, juga tidak berkesudahan. Walaupun dengan sains dan teknologi yang canggih, penghujung alam semesta masih belum ditemui. Itulah sebabnya orang mengatakan bahawa alam semesta adalah sangat besar dan tidak berpenghujung. Oleh sebab langit pertama, iaitu dunia badani, adalah luas seperti ini, betapa lebih besar alam semesta di dalam ruang rohani. Orang di dunia ini berfikir bahawa setiap tempat ada penghujungnya. Gunung, bandar, laut, negara dan bumi
Semuanya kelihatan ada penghujungnya. Namun begitu, jika ada penghujung bagi alam semesta, apakah yang ada seterusnya? Ruang yang seterusnya selepas bumi ialah alam semesta. Namun begitu, apakah jenis ruang yang seterusnya selepas penghujung alam semesta? Ketika alam semesta asal terbahagi kepada 4 langit, setiap langit belum mempunyai apa-apa di dalamnya. Tuhan hanya membahagikannya dengan betul mengikut tujuannya sendiri, tetapi kandungannya belum diciptakan. Sebagai contoh, apabila orang membina rumah, mereka membuat bilik yang berbeza berdasarkan tujuan bilik. Ruang tamu, bilik anak-anak, dapur, semua yang berbeza daripada segi saiz dan lokasi berdasarkan tujuan bilik. Setiap bilik juga dipisahkan oleh dinding. Sejurus selepas rumah itu siap dibina, ada ruang-ruang yang dipisahkan oleh dinding. Tetapi ruang-ruang itu kosong, tanpa sebarang perabot atau barang keperluan hidup. Pada saat Tuhan asal bergabung menjadi satu cahaya dan alam semesta asal terbahagi kepada 4 adalah pada peringkat yang sama seperti pembinaan rumah ini. Namun begitu, alam semesta itu tidak sepenuhnya kosong. Terdapat tidak terkira banyaknya bintang seperti yang ada pada hari ini. Sistem galaksi dan bintang yang tidak terkira banyaknya telah wujud. Semua ini sudah ada di dalam alam semesta asal di mana Tuhan wujud sendirian. Walaupun Tuhan asal wujud sendirian, hal ini tidak bermaksud bahawa tiada apa-apa di dalam alam semesta asal. Terdapat tidak terkira banyaknya bintang dan sistem galaksi yang merupakan kumpulan bintang yang sangat besar. Walau bagaimanapun belum ada bumi dan sistem galaksi tempat bumi wujud pada masa ini. Bumi, sistem suria kita dan sistem galaksi kita diciptakan kemudian sebagai dasar bagi pemupukan manusia. Di dalam alam semesta asal ini, oleh sebab Tuhan asal bersatu sebagai satu cahaya, ruang di mana sifat-sifat rohani telah berkurangan ialah alam semesta yang kita lihat pada hari ini. Mengapakah Tuhan memisahkan setiap langit? Tuhan menjadikan langit pertama sebagai dasar bagi pemupukan manusia. Dunia yang merosot dan merepuk ini dengan hampir-hampir tiada sifat rohani merupakan tempat untuk pemupukan manusia. Langit kedua adalah untuk roh-roh kegelapan yang perlu untuk pemupukan manusia. Namun begitu, langit kedua juga untuk Adam sebagai roh yang hidup. Di dalam Alkitab, udara ialah langit kedua, tempat di mana iblis dan si jahat mempunyai autoriti. Tuhan mengawal bahagian timur Taman Eden. Hal ini kerana bahagian timur Taman Eden bersebelahan dengan wilayah iblis dan si jahat. Iblis dan si jahat dapat menceroboh dan makan buah yang memberikan hidup. Jadi sebelah timur Taman Eden pasti dilindungi. Adakah Taman Eden hilang selepas Adam diusir keluar? Tidak. Taman Eden ada untuk selama-lamanya. Sehingga kini, bahagian timur Taman Eden masih dikawal. Tuhan melindungi Taman Eden dengan pedang yang berapi dan kerup. Oleh sebab iblis dan si jahat berada di langit yang sama dengan Taman Eden, Tuhan mengawalnya seperti ini. 능력을 상실해 버려요. 그렇기 때문에 들어올 수가 없는 거예요.
Langit ketiga adalah untuk membina syurga, tempat gandum yang baik melalui pemupukan manusia akan masuk. Alkitab menyatakan dengan jelas bahawa syurga terletak di langit ketiga. 2 Korintus 12 ayat 2 menyatakan, "Aku mengenal seorang dalam Kristus. 14 tahun lalu, orang itu dibawa ke langit yang ketiga, sama ada di dalam tubuh atau di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya." Pada ketika itu, 14 tahun yang lalu, Rasul Paulus masih jauh daripada kekudusan. Itulah sebabnya Rasul Paulus melawat Firdaus, iaitu tempat yang paling rendah di langit ketiga. Jika dia pergi ke sana 14 tahun kemudian, dia tentu dapat melihat tingkat syurga yang lebih baik. 2 Korintus 12 ayat 4 menyatakan, dibawa ke Firdaus lalu mendengar kata-kata yang tidak terperikan, yang tidak boleh dituturkan oleh manusia. Pada masa itu, orang mendengar kesaksian tentang Rasul Paulus melawat ke syurga merupakan orang yang baru percaya kepada Kristus dan dengan mudah boleh salah faham tentang apa yang didengar oleh mereka dan mungkin menghakimi bahawa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah tidak betul. Rasul Paulus diangkat ke langit ketiga dan pergi ke Firdaus. Firdaus ialah salah satu antara banyak tempat kediaman di syurga, di langit ketiga. Daripada petikan Alkitab ini, anda dapat tahu bahawa langit ketiga ialah ruang tempat terletaknya syurga. Akhir sekali, langit keempat ialah ruang untuk Tuhan Trinity. Tempat Tuhan Asa bersatu menjadi satu cahaya adalah di langit keempat, dan langit ini mempunyai dimensi yang sama dengan alam semesta asal. Tuhan menciptakan setiap langit mengikut tujuannya masing-masing, tapi seperti yang telah saya katakan, belum ada kandungannya. Bumi, sistem suria kita dan sistem galaksi kita belum diciptakan di dalam langit pertama pada masa langit pertama diciptakan. Begitu juga semua rumah dan kemudahan belum lagi dibina di dalam langit ketiga. Hanya ruang rohani yang sesuai untuk syurga telah dibentuk untuk memenuhi tujuan syurga. Saya masih berbicara tentang detik apabila alam semesta asal pada akhirnya dibahagikan kepada 4 langit. Keempat-empat langit dipenuhi oleh kandungannya menerusi kerja penciptaan oleh Tuhan. Dengan cara ini, anda harus memahami satu lagi perkara tentang ruang rohani pada masa ini. Dalam erti kata badani, ada tingkat pertama, iaitu tingkat bawah, dan tingkat kedua di atas tingkat pertama, dan kemudian tingkat ketiga dan tingkat keempat. Untuk pergi ke tingkat 4, anda mesti melalui tingkat kedua dan tingkat ketiga. Jika anda mahu turun dari tingkat keempat ke tingkat pertama, anda mesti melalui tingkat ketiga dan tingkat kedua. Namun begitu hal ini berbeza di dalam ruang rohani. Anda dapat pergi ke tingkat pertama secara langsung dari tingkat keempat di dalam ruang rohani. Anda juga dapat secara langsung dari tingkat pertama pergi ke tingkat ketiga atau tingkat keempat. Saya mengatakan bahawa langit pertama ialah dunia badani, manakala yang lain ialah langit kedua, langit ketiga dan langit keempat tergolong dalam dunia rohani. Jika semua langit merupakan dunia badani, seperti tingkat-tingkat di dalam sebuah bangunan, langit kedua akan bermula pada penghujung langit pertama. Dengan cara ini, langit ketiga juga akan bermula pada penghujung langit kedua dan berakhir pada permulaan langit keempat. Oleh itu, untuk sampai ke langit keempat, anda perlu melalui kedua-dua langit kedua dan langit ketiga. Jika berlaku hal seperti ini, Tuhan Yesus yang bangkit daripada kematian dan diangkat ke langit kira-kira 2000 tahun yang lalu, masih sedang melalui satu ruang di dalam langit pertama akibat alam semesta yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus berkata bahawa dia akan menyediakan tempat tinggal bagi kita di dalam syurga di langit ketiga, tak akan datang kembali untuk membawa kita ke sana.
Namun begitu, jika Tuhan perlu melalui langit pertama dan langit kedua untuk sampai ke langit ketiga, walaupun Tuhan Yesus bergerak dengan kelajuan cahaya, dia pada masa ini masih akan berada di sesuatu tempat di dalam alam semesta yang pertama. Oleh itu, bilakah dia dapat menyediakan tempat tinggal untuk kita di syurga dan datang kembali untuk membawa kita ke sana? Kisah Rasul-Rasul menyatakan, setelah Yesus berkata demikian, dia diangkat ke syurga, sementara mereka memandang dia. Lalu awan menutupi dia daripada pandangan mereka. Awan menutupi Tuhan Yesus supaya orang tidak lagi dapat melihatnya diangkat ke langit. Di dalam Alkitab, awan muncul pada setiap kali seseorang diangkat ke langit. Apabila Tuhan Yesus diangkat ke suatu titik tertentu di dalam langit pertama, awan menutupinya, lalu dia hilang daripada pandangan. Mengapakah awan menutupi Tuhan Yesus yang diangkat ke langit? Jika awan itu tidak menutupi Tuhan Yesus, sesetengah orang tentu berasa ingin tahu ketika mereka memerhatikan Tuhan Yesus diangkat ke langit. Mereka mungkin berfikir dan berkata bahawa di tempat tinggi di langit, suhu sangat rendah sehingga begitu sejuk sekali. Dan di sesetengah tempat suhunya serendah negatif 70 darjah. Adakah Tuhan Yesus masih akan terus diangkat ke langit? Termometer di dalam pesawat menunjukkan suhu di luar. Dan kadang-kadang ia menunjukkan suhu negatif 40 darjah atau negatif 60 darjah. 어떻게 주님 그 이상 계속 올라갈 수 있습니까? 그냥 꽁꽁 얼어버릴 텐데. 그게 유구 생각 통원하지 않도록 이렇게 하나님이 역사하지 않아요. 구름으로. 그래서 보이지 않았더라면 그거까지만 여러분 이해하시면 되지. Tuhan menutupi Tuhan Yesus dengan awan supaya orang tidak berasa bimbang seperti ini. Jika anda membaca adegan ini, ingatlah bahawa Tuhan Yesus ditutup oleh awan, lalu hilang dari pandangan, dan jangan berfikir tentang perkara lain. Pada tempat tertentu, terdapat pintu gerbang ke alam rohani, terutamanya ke langit keempat. Ada pintu gerbang yang secara langsung menuju ke langit kedua, langit ketiga dan langit keempat. Oleh itu Tuhan Yesus tidak perlu pergi ke penghujung langit pertama. Tanpa memintas langit kedua dan langit ketiga, Tuhan Yesus dapat secara langsung pergi ke langit keempat. Satu contoh lain terdapat dalam Kisah Rasul-Rasul 7 ayat 55 hingga 56, iaitu adegan diaken Stefanus nampak alam rohani dengan mata rohaninya. Dinyatakan, tapi Stefanus yang dikuasai roh Allah menengadah ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah serta Yesus yang berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lihatlah, katanya, saya melihat syurga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bayangkan bahawa ia merupakan situasi tegang sehingga Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus berasa terdesak dan memandang diaken Stefanus yang mempunyai kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yang telah disucikan dan menggesa orang ramai untuk meninggalkan dosa dalam keadaan hampir mati. Adakah Tuhan Yesus akan duduk diam dalam situasi tegang sedemikian? Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan Bapa dan memandang ke bawah. Namun begitu, mata rohani diaken Stefanus terbuka. Dia melihat Tuhan Yesus berdiri dan memandang ke bawah dari langit keempat, tempat asal Tuhan. Lihatlah, aku nampak syurga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Apabila diaken Stefanus dipenuhi Roh Kudus kerana mata rohani terbuka, dia dapat melihat langit terbuka dan melihat Tuhan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Tuhan Bapa. Apabila langit terbuka di dalam langit pertama, dia dapat secara langsung melihat Tuhan Yesus yang berada di dalam langit keempat. Oleh sebab langit kedua, langit ketiga dan langit keempat merupakan alam rohani, anda tidak dapat memahaminya daripada perspektif dunia badani. Langit-langit ini yang ada dalam dimensi yang berbeza dipisahkan daripada satu sama lain. Namun begitu, ruang setiap langit ini boleh bertindih antara satu sama lain. Di dalam dimensi yang berbeza bermaksud bahawa setiap langit mempunyai kecerahan cahaya dan kepadatan roh yang berbeza.
Tidak seperti konsep yang digunakan di dunia ini, dimensi merujuk kepada perbezaan antara kecerahan cahaya di dalam langit dan kepadatan roh. Tempat yang mempunyai kecerahan cahaya rohani dan kepadatan roh yang paling tinggi ialah langit keempat. Oleh itu, langit keempat ialah ruang dimensi yang tertinggi, iaitu ruang 4 dimensi. Semakin rendah langit, semakin rendah tahap dimensinya. Hal ini bermaksud bahawa langit pertama adalah yang terendah. 1차원으로 가장 낮은 차원이지요. Setiap langit mempunyai dimensi yang berbeza, tapi ruang setiap langit bertindih antara satu sama lain. Oleh itu, jika pintu gerbang ke alam rohani terbuka di dalam langit pertama, anda secara langsung dapat membuat perjalanan ke langit kedua, langit ketiga atau langit keempat. Walau bagaimanapun, tiada orang dapat pergi ke mana-mana dengan sesuka hati mereka. Makhluk daripada dimensi yang lebih tinggi dapat dengan bebas membuat perjalanan ke dimensi yang lebih rendah. Tapi makhluk daripada dimensi yang rendah tidak dapat berbuat demikian. Oleh itu, Tuhan Trinity yang merupakan entiti dimensi keempat dapat membuat perjalanan ke mana-mana dari langit pertama ke langit keempat. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus yang telah bangkit daripada kematian membuat perjalanan di antara langit pertama dan langit keempat dalam tempoh yang singkat. Tuhan Yesus mula-mula sekali menampakkan diri kepada Maria Magdalena selepas kebangkitannya. Waktu itu merupakan subuh hari pertama selepas Sabat. Yohanes 20 ayat 17 menyatakan, Yesus berkata kepadanya, "Jangan pegang aku, kerana aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikutku dan beritahu mereka bahawa sekarang aku sedang kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada anak Allahku dan Allahmu." Tuhan Yesus bangkit pada waktu subuh, lalu dia segera bertemu dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena ialah saksi pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus selepas kebangkitannya. Betapa gembiranya dia. Maria Magdalena mengikuti Yesus dan melayaninya dengan sangat mengasihi dia. Tetapi dia meninggal dunia lalu dikuburkan. Betapa sedihnya Maria Magdalena pada ketika itu. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지, 내 아버지, 우리 주님은 내 아버지, 곧 또 너희 아버지도 되고 내 아버지 곧 너희 아버지 또 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하셨습니다. 당시 주님께서는 사망 권세를 이기고 부활하심으로 아버지 하나님께서 맡기신 십자가의 섭리를 온전히 이루신 상황입니다. Jika Tuhan Yesus tidak bertemu dengannya seperti itu, dia tentu akan menghabiskan sisa hidupnya dengan air mata dan kesedihan. Namun begitu Tuhan Yesus telah bertemu dengannya, dia berasa sangat gembira melihat Tuhan Yesus sehingga dia terasa ingin memeluk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan pegang aku, kerana aku belum lagi kembali kepada Bapa." Tuhan Yesus berkata begitu kerana dia belum memberikan salam kepada Tuhan Bapa. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah kepada pengikut-pengikutku dan beritahu mereka bahawa sekarang aku sedang kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Dengan demikian, Tuhan Yesus berkata bahawa Tuhan Bapa ialah Bapa kepada Tuhan Yesus dan Bapa kita. 이는 주님께서 부활하신 새벽, 곧 안식구 첫날 새벽에 있었던 일입니다. 그런데 요한복음 20장 19절에 보면 바로 그날 저녁 때에 주님께서 제자들이 모인 곳에 다시 나타나셨습니다. 이게 새벽 미명. 그리고 지금 제자들 앞에 나타난 것은 저녁 때, 그날 저녁 때 주님께서 제자들이 모인 곳에 다시 나타나셨다 이 말입니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여
Namun begitu dia bertemu dengan Maria Magdalena yang paling awal mengunjung kubur itu. Jadi dia berkata, aku belum lagi kembali kepada Bapa. Oleh itu Tuhan Yesus memberitahu Maria Magdalena untuk tidak menyentuhnya. Dia juga memberitahu Maria, aku sedang kembali kepada Bapa-ku. Peristiwa ini berlaku pada pagi hari pertama selepas Sabat, iaitu pada waktu apabila Tuhan Yesus bangkit. Yohanes 20 ayat 19 memberitahu anda bahawa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya yang berkumpul pada hari petang. Dia menampakkan dirinya pada waktu subuh dan sekali lagi pada waktu petang di hadapan pengikut-pengikutnya. Ayat itu menyatakan pada hari Minggu itu juga apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci kerana mereka takut akan penguasa Yahudi. Kemudian Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera." Membuat catatan tentang pintu dibuka dan ditutup merupakan perkara yang sangat bermakna. Namun begitu Tuhan Yesus tidak mengetuk pintu dan berkata, "Bukalah pintu, aku sudah datang." Sebaliknya Tuhan Yesus langsung melepasi dinding lalu muncul di hadapan pengikut-pengikutnya. Pada ketika ini Tuhan Yesus yang telah bangkit telah bertemu dengan Tuhan Bapa yang berada di langit keempat lalu kembali ke langit pertama. Pada masa itu Tuhan Yesus membenarkan para pengikutnya untuk menyentuh parut pada tubuhnya akibat paku dan tombak, kerana dia telah terlebih dahulu pergi kepada Tuhan Bapa dan kemudian kembali. Dalam masa kurang daripada 1 hari, Tuhan Yesus membuat perjalanan di antara langit pertama dan langit keempat. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa perjalanan dari langit pertama ke langit keempat hanya mengambil masa beberapa jam. Hal ini kerana konsep masa di dalam alam rohani adalah berbeza daripada dunia ini. Satu lagi perkara yang menarik adalah bahawa Tuhan Yesus muncul di hadapan para pengikutnya walaupun mereka telah menguncikan pintu rumah. Walaupun ketika Tuhan Yesus pergi ke Emmaus bersama dengan para pengikutnya, dia tiba-tiba muncul dan kemudian tiba-tiba lenyap daripada pandangan mereka. Hal ini dapat berlaku kerana Tuhan Yesus yang telah bangkit adalah dari langit keempat yang tiada terbatas oleh apa-apa di dunia ini. Sebaliknya, makhluk langit pertama adalah yang paling rendah. Oleh itu, mereka tidak dapat melepasi langit pertama. Namun begitu, jika mereka menjadi makhluk dimensi yang lebih tinggi, mereka dapat pergi ke langit yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa yang mendapat keselamatan ialah warga syurga. Jadi mereka ialah makhluk ruang dimensi ketiga. Mereka ialah anak-anak Tuhan yang dapat pergi ke langit ketiga. Jadi mereka ialah makhluk dimensi ketiga. Oleh itu, apabila mereka menanggalkan tubuh badani dimensi pertama, ruh mereka yang merupakan dimensi ketiga dapat pergi ke syurga di langit ketiga. Walau bagaimanapun, jika anda mencapai hati roh dan hati roh penuh, anda dapat mengalami ruang rohani. Hal ini kerana kecerahan cahaya rohani dalam hati manusia rohani adalah sejajar dengan dimensi langit ketiga. Saya percaya bahawa anda yang mengalami ruang rohani dapat memahaminya. Dalam Alkitab terdapat banyak contoh perkara berlaku dalam ruang rohani. Hal ini dapat difahami dengan baik jika anda mengetahui konsep ruang dan masa rohani. Jika anda mahu mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut, sila rujuk siri khutbah ruang dan dimensi bila saya merumuskan khutbah pada hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada hari ini saya menerangkan perkara yang mula-mula dilakukan oleh Tuhan untuk pemupukan manusia. Tuhan asal adalah dalam bentuk cahaya mengandungi suara yang wujud di seluruh alam semesta asal dan menyatukan dirinya menjadi satu cahaya pada puncak alam rohani. Pada masa yang sama, alam semesta asal yang pada mulanya satu terbahagi kepada 4 langit yang berbeza. Sebab Tuhan menjadikan langit-langit ini adalah supaya setiap langit mempunyai fungsi yang berbeza untuk pemupukan manusia. Tuhan memulakan semua kerja ini semata-mata untuk memperoleh anak-anak yang sejati. Dia melakukannya untuk setiap orang daripada anda. Tuhan Bapa menciptakan alam semesta yang luas dan tidak berpenghujung ini hanya untuk anda. Oleh itu, saya mengesah anda untuk menjadi anak sejati Tuhan melalui pemupukan manusia dan memberikan sukacita kepada Tuhan Bapa. Dengan berbuat demikian, semoga anda berkongsi kasih dengan Tuhan Bapa, menikmati kehidupan yang bahagia selama-lamanya di syurga yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.